Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن طرقنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menegarkan taufik, yakni kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, la yanbaghi an تقتصر على صوم رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية الفردوس في الفرائض. فتحدث إذا نظرت إلى منازل الصائم إلى منازع الصائمين كما تنظر إلى كواكب دري وهم في أعلى العليين. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan sayugianya bahawa engkau simpankan atas puasa Ramadan pada engkau tinggal perniagaan akhirat, iaitu dengan berbuat puasa sunat dan berusaha akan berapa darjat yang tinggi dalam syurga yang bernama Firdaus. Maka jikalau engkau tinggal akan demikian itu, nescaya menyesal engkau ketika melihat kepada darjat yang tinggi tempat kediaman orang yang berpuasa, seperti engkau melihat kepada bintang yang sangat bercahaya pada setinggi-tinggi tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara lagi disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kata-kata Imam Al-Ghazali banyak, kata-kata hikmah banyak. Kalau kita tengok kata-kata dia, hikmah dia kata sayugianya engkau simpankan iaitu atas puasa Ramadan itu pada engkau tinggalkan perniagaan akhirat, iaitu dengan berpuasa sunat. Yakni di saat kita berpuasa di bulan Ramadan, kita juga disuruh, dianjur berpuasa sunat sebelum Ramadan. Ini Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Ini kita duduk Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi ada berapa bulan lagi untuk kita masuk bulan Ramadan, khususnya di bulan Rejab, Syaban. Ada beberapa hari sayugia kita mengambilnya, iaitu supaya kita tidak iaitu hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Sebab itulah kita tengok Imam Ghazali kata-kata dia pun disebut Ramadan. Dia tidak kata bulan saum, dia kata ala saumi saum, dia kata sebut ala saumi Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita semua, rasanya bila mari bulan Ramadan adalah dia, kebanyakan para ulama menyebut bulan Ramadan kerana
Kalaulah disebut bulan puasa saja, ia hanya dia khusus, ia tidak luas, dia hanya sempit, dhayi' fi syahr, hanya sempit pada bulan itu, ataupun seorang ulama menyatakan dhayi' 'ala al-ibadah, sempit kepada ibadah saja. Kalau kita akan sebut bulan puasa, hanya tertentu bulan puasa saja, bulan puasa. Tetapi hakikatnya para ulama, tak kiralah ulama-ulama terdahulu ataupun ulama sekarang, kebanyakan mereka menyebut dalam kitab-kitab mereka Ramadan, kerana bulan Ramadan ini mengangkumi semua bulan Syahrul Quran, bulan Syahrul Sabr, bulan Al-Quran, bulan iaitu bulan iaitu Sabar. Banyak lagi dinama bulan-bulan ini, supaya semua ibadah ini seseorang itu kerja belaka dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itulah Imam Ghazali menyatakan itu dengan berpuasa sunat, itu sama ada sebelum Ramadan ataupun selepas Ramadan. Itu dalam kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Ini Hidayatul Hidayah, Nafal Iman wa Iman Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Ada pun dalam kitab Bidayatul Hidayah, perbahasan lebih panjang menceritakan bahawasanya sajugianya kita buat begitu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan mengusahakan berapa darjat yang tinggi dalam syurga yang bernama Firdaus, iaitu kita sebagai orang beriman disuruh kita berusaha mendapatkan syurga Firdaus al-a'la yang sangat tinggi. Sebab apa? Para ulama kebanyakan mereka suruh kita ni dapat syurga Firdaus, sebab kita ni target yang tinggi selalu, iaitu salah satunya orang yang ikhlas dalam beribadah, memperbanyakkan yang sunat. Salah satunya mereka yang mendapat penghuni syurga Firdaus. Syurga Firdaus, wa'awfaqaha 'arsyur rahman, di atasnya ada arah Allah Ta'ala. Hebat syurga Firdaus ni. Pandangan yang digambar oleh Rasulullah SAW, yang ditaswir, yang digambar oleh Rasulullah SAW, dia duduk tengah-tengah, di sekeliling dia ada syurga-syurga yang lain, tapi dia duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Minhan tajri min tahdil al-anhar, di bawahnya mengalir berapa sungai, kata Rasulullah SAW. Ini syurga Firdaus. Fa iza sa'altumuh, bila kamu nak minta, Rasulullah kata tentang syurga ni, fas'alu Firdaus, mintalah syurga Firdaus. Tu hebat. Syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi, iaitu yang mana kendi-kendi cawan dia ataupun minuman-minuman dia, iaitu seperti bintang bercahaya, kata Rasulullah SAW. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Supaya kita buat ibadah, kita dapat duduk syurga Firdaus yang tinggi, yang sangat tinggi ni. Maka jikalau engkau tinggal akademikan itu, yakni tidak mengerjakan ibadah yang sunat sebelum Ramadan, ataupun selepas Ramadan, puasa Syawal, tak kira lah sebelum ataupun selepas, yang penting ada dia buat berpuasa sunat tu, nescaya menyesal engkau ketika melihat kepada darjat yang tinggi, kepada kediaman orang yang berpuasa, orang yang proses sunat itu. Jadi ketika itu dia selamat kelak, dia akan menyesal. Ada juga dia akan menyesal, tapi dia selamatlah. Menyesal orang beriman ni selamat, berbanding dengan menyesal orang kafir munafik ni tak ada kesudahan. Ada pun menyesal orang beriman setelah masuk syurga, dia rasa menyesal tapi selamat. Banyaklah dalam syurga ni, dia akan berasa menyesal. Menyesal tu tidak memberi mudarat ataupun tidak pandangan huduh. Sebab dalam syurga ni tak ada perkara-perkara yang huduh, nisbah perasaan ke dan sebagainya. Cuma dia tengok kawan dia, hebat kawan dia ni dapat duduk diamang syurga yang hebat ni. Itu diberi kepada orang-orang yang berpuasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memperbanyakkan ibadah sunat. Kiralah ibadah sunat dalam hadis lain disebut ibadah sunat sembahyang ke, banyak cabang. Ibadat ni zadina saya alamun, kamu buatlah apa yang kamu suka, Rasulullah SAW.
kamu tak boleh berpuasa, kamu buat sembahyang sunat. Kamu tak boleh nak sembahyang sunat, iaitu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara disebut oleh Rasulullah SAW. Tetapi semua itu ada ganjaran masing-masing. Maknanya dapat buat 1-2 istiqamah, 1-2 sembahyang sunat pun alhamdulillah dah. Itu yang disebut oleh beberapa para alim ulama. Iaitu disebut lagi oleh Rasulullah, oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, seperti engkau melihat kepada bintang yang sangat bercahaya pada setinggi-tinggi tempat dalam syurga. Kita tengok bayang, kita tengok bintang berkelip-kelip, maka syurga Firdaus ni tempat tinggi sekali. Singgah sana, istana lebih hebat daripada istana, kita tengok pandangan tinggi. Situlah kawan aku duduk tu. Kita pun duduk syurga juga, insya-Allah. Kita duduk syurga, kita pun tengok tinggi. Apakah amalan dia? Itu Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan ibadah seorang hamba yang sentiasa mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada maqam masing-masing. Maqam para nabi-nabi, maqam para siddiqin, para salihin. Nampak hebatnya tu. Itu dah disebut Rasulullah SAW. Itulah panggil tempat syurga, dan tempat paling adil sekali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala, bermula hari yang sunat mempuasakan dia lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu salah tu ada kalimah jatuh ya as-sawab, itu berapa hari pertama hari Arafah yang lain daripada orang yang mengerjakan haji, iaitu hari ke-9 pada bulan Zulhijjah. Yang kita duk buat semua dah tu. Ada jemaah yang rajin puasa, alhamdulillah duk buat semua ni. Orang yang rajin puasa dia tahulah hari-hari hak mana fadilah. Alhamdulillah. Ni kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah puasa-puasa yang sunat. Ada puasa-puasa yang sunat begitu banyak. Qala musannif rahimahullahu taala, kana sabda Nabi SAW siyamu yaumil arafah an uhtisu, boleh juga nak baca ahtasib ala Allah ataupun uhtasib ala Allah, boleh dengan boleh dua wajah. Ahsib ala Allah an yukaffira as-sanah, an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini sahih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, bermula puasa pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahawa menghapuskan akan dosa pada tahun yang dahulu pada tahun yang kemudian. Ini hebat. Dan Nabi mengharapkan iaitu siapa yang puasa pada hari Arafah ni, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia yang tahun dahulu dan tahun kemudian. Maknanya 2 tahun lah situ. Hebat puasa Arafah ni, dapat 2 tahun. Puasa dulu, puasa tahun lepas, dan puasa yang kemudian. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kedua hari Ashura. Puasa hari Ashura ni iaitu yang ke-10 pada bulan Muharram. Kerana sabda Nabi sallallahu siyamu yaumil Ashura uhtasibu ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablah. Bermula puasa pada hari Ashura itu diharapkan daripada Allah Ta'ala menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Ini setahun. Ini puasa hari Ashura. Orang buat bubur surah tu, bubur Ashura tu, dia tu meraihkan. Tak masalah. Tak ada kata menyusah ke atau bid'ah ke, tak ada. Ada orang duduk belah-belah pasir berdengung, dia menyatakan haza bid'atun dalalah, itu bid'ah. Tak ada masalah. Ini puasa Ashura ni, puasa ni orang yang selalu puasa, ni kelebihan dia ni. Ketiga, hari Ta'su'a, iaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Ni hebat juga ni.
kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in ishtul ila qabili la suman tasi'u famata sallallahu alaihi wasallam qabla. Artinya ini puasa pula, puasa hari Ta'sura, iaitu Tasu'a, iaitu sungguh jika aku hidup kepada tahun yang akan datang, nescaya aku puasa akan pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Ini kata Rasulullah SAW. Itu Rasulullah kata, Rasulullah berniat. Siapa Rasulullah kata berniat, sungguh Rasulullah ni sanggup nak berpuasa pada hari Ashura. Kalau jika Allah Ta'ala panjang lagi usia aku, tahun yang aku hidup, maka tahun depan kalau aku hidup aku nak puasa lagi, kata Rasulullah. Ini besar juga pahala si Allah SWT. Maka Nabi SAW dahulu daripadanya. Jadi Rasulullah ni, cita-cita Nabi ni, maksudnya mati Rasulullah ni, cita Rasulullah tu ada, tetapi Rasulullah wafat dahulu daripada dia wafat dulu sebelum dia dah puasa ni. Maka kita sebagai umat Nabi buatlah apa yang diharapkan Nabi SAW. Begitu Rasulullah kata, aku nak berpuasa, kalau aku hidup akan tahun depan, aku nak berpuasa hari Ta'sura ni, hari yang ke-9 pada bulan Muharram ni, aku nak berpuasa, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dia mati sebelum tu, tak sempat puasa. Rasulullah tu bila begitu, kita sebagai umat Nabi SAW yang cinta pada Rasulullah, maka kita buatlah. Itu kata ulama, harapan Rasulullah tu, Rasulullah berpuasa, maka kita buat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Keempat, puasa sunat, puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini juga fadilat ni belakang ni lah. Dia kait dengan hak yang disebut Imam Ghazali tu. Nak dapat syurga Firdaus, salah satunya duduk puasa ni. Tapi kena jaga hak haram-haram tu, kena jagalah. Ni buat yang sunat, tapi hak haram, hak yang maksiat istiqamah. Itu tak jadi pula hak tu. Tak comel pula situ. Comel buat ibadah comel dah. Panggil gigi subuh dengan maksiat pula. Tak boleh begitu. Itu disebut oleh para ulama, tak boleh. Itu panggil percampuran antara maksiat iaitu dengan ibadah. Tak comel begitu. Maknanya dia ada kecacatan, dan yang setengah pandangan Imam Nawawi kata tidak dapat juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia iltizam lain, dia buat ibadah sembahyang sunat, zikir, apa lagi, semua puasa sunat, dia usaha dah, tak ambuh jauh, tak ambuh ni buat maksiat pada Allah ni, sama ada maksiat zahir, maksiat batin dan sebagainya, maksiat hati dan sebagainya, tak mau buat dah ni. Tapi terkena juga, maka itu lain ikhtiar. Tapi Imam Syekh Abdul Salam nyatakan, sayugianya engkau berpindah. Maknanya kalau kita duduk suasana tempat tu, tak boleh nak tinggal maksiat tu, berpindah. Jangan duduk lagi tempat tu, tempat maksiat tu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Keempat, sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, iaitu Zulhijjah. Kerana hadis Nabi SAW, inna sawma yawmin minhu ayyil ashi ya'dilu siyama sanah wa qiyamul laylati minhu ya'dilu qiyamal laylatil qadr. Artinya bahawa puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah itu menyamai puasa setahun, dan bahawa berdiri pada ibadah di dalam selama-lamanya daripada itu menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Itu di antaranya puasa pada hari yang pertama bulan Zulhijjah ni, iaitu dapat pahala seperti menyamai puasa setahun, dan bahawa berdiri seperti buat ibadah semalam pula, dan menyamai berbuat ibadah di malam Lailatul Qadar ni.
Itu hebat. Bukan hari raya. Kalau hari raya tidak boleh. Maknanya 10, maknanya 9 Zulhijjah tu. 9 Zulhijjah, iaitu 10 pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah tu. Dia tak masuk hari raya. Kalau hari raya tak boleh, hari tasyrik tu. Itu fadilatnya disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Hadis ni riwayatkan Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, tak ada perbahasan para ulama hadis. Kelima, sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. 10 hari pada bulan Muharram ni sunat berpuasa ni. Kerana sabda Nabi SAW, afdalu siyami ba'du syahri Ramadan syahrul Muharram. Artinya, bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu, iaitu puasa pada bulan Muharram. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, yakni bermula puasa yang lebih afdal selepas daripada bulan Ramadan, iaitu puasa pada bulan Muharram ni. Bulan Muharram ni, yang itu disebut Rasulullah SAW, yang Ramadan tidak lagi dah hak wajib. Ni hak sunat ni. Hak ni barang sunat ni. Hak ada pohon Ramadan tak boleh dah. Maknanya wajib nak puasa ni selepas daripada bulan Ramadan, iaitu bulan Muharram ni, itu disunatkan kita berpuasa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman minal muharrami qablahu bi kulli yawmin 30 yawman. Iaitu barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap hari 10 hari pada bulan yang lain. Hebat ni. Puasa pada sehari saja kita berpuasa pada bulan Muharram ni, baginya pahala dengan tiap-tiap sehari, tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lain. Ni bulan tu. Tapi kalau saya tengoklah hadis ni, hadis ni maudhu'. Hadis ni maudhu'. Sebab hadis ni dimasuk dalam du'afa. Hadis ni al-Imam an Uqaili rahimallahu taala, dia karang satu kitab namanya Kitab Ad-Du'afa. Dalam kitab tu dia nakal hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu'. Jadi ini disebut oleh para ulama hadis maudhu'. Jadi banyak lagi cuma hadis ni. Itu dikatakan hadis ni hadis maudhu', hadis yang direka. Tak ada kata ulama muhakkik hadis, aku tidak berjumpa lam ukhriju bil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berjumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata ulama muhakkik. Jadi banyak lagi puasa-puasa yang lain. Ada seorang nak ambil fadilat ni, cuma kita nak ambil hak fadilat yang sahih-sahih ni. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Keenam, sunat puasa pada bulan Rejab. Ni bulan Rejab dah lama ni. Ni sunat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Artinya Rejab itu bulan Allah Ta'ala, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rejab itu bulan Allah. Bulan Rejab, bulan yang diterimakan ibadah. Ibadah ni sembahyang. 27 Rejab Nabi SAW menerimakan ibadah daripada Allah Subhanahu Wa Taala naik Isra Mi'raj tu. Jadi salah satunya Rasulullah SAW, para ulama memperbahaskan, iaitu bulan Allah ini ialah bulan Allah berdialog dengan hamba-Nya. Sembahyanglah. Sembahyang. Kita sembahyang ibarat kita berdialog dengan Allah lah. Dialog dengan Allah. Tapi jangan, kata Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, jangan kita berdialog dengan Allah, kita berdusta dengan Allah pula. Maksudnya dialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca begitu, hati tu ingat kepada nasi dagang, nasi kerabu misal kata. Itu berbohong dengan Allah, dusta dengan Allah. Tu tak jadi hak tu. Tu sebab sembahyang ni merupakan seorang hamba dia berdialog dengan Allah. Dan Allah, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, Allah sangat dekat
seorang hamba itu ialah ketika dia dalam sujud. Sujud sembahyanglah. Jadi sebab itulah dikatakan sebagai bulan Allah, dan Syaban itu bulanku. Bulan para Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh para sahabat memperbanyakkan ibadah puasa. Cuma hati-hatilah Syaban ni. Lebih lagi perempuan, ada cucu-cucu anak-anak perempuan yang hak ada berpuasa, hak yang ada puasa qada, bulan ni puas habis selalu. Kalau boleh puas habis, jangan sampai bulan Ramadan. Tu ni dekat-dekat bulan Ramadan, kadang-kadang 5 hari 10 hari lagi bulan nak masuk bulan Ramadan baru nak berpuasa. Jangan, ni jaga. Itu melainkan musyaqqah, itu ada perbahasan lain pula. Kerana hadis Nabi sallam daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallam istakma siyama syahri quttu illa Ramadan wa ma raaituhu illa fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Tiada aku lihat akan Rasulullah SAW menyempurna puasa sebulan sekali-kali melainkan pada bulan Ramadan, dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripada berpuasa seperti di dalam bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah ni bulan Sya'ban ni kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis daripada Aisyah adalah hadis hasan, hadis yang sahih, ada syahid mu'allaf, tidak ada kecacatan, tidak ada keraguan. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, tiada aku lihat Rasulullah ni, maknanya aku tidak pernah melihat Rasulullah ni dia menyempurna pada puasa sebulan sekali-sekali melainkan bulan puasa Rasulullah puasa sungguh. Ada tinggal dan sebagainya. Tu. Dan tiada aku lihat juga akan dia pada bulan yang banyak Rasulullah beramal di dalamnya adalah puasa, iaitu di bulan Sya'ban. Puasa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Tak kira lah nak ambil hari apa pun. Tu iaitu yang disebut Rasulullah, iaitu bulan Sya'ban ni Rasulullah banyak berpuasa. Tapi riwayat yang muhtamad menyatakan tidak pernah lah. Tidak pernah lah mana puasa Rasulullah ada juga celah Senin Khamis ke bulan Sya'ban tu. Nak ambil bulan keberkatan bulan Sya'ban. Ini kelebihan seseorang yang berpuasa di bulan Sya'ban yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kedelapan, puasa di dalam bulan Syahrul Haram, iaitu puasa Rejab. Bulan Syahrul Haram ni iaitu bulan Rejab, bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Kerana sabda Nabi sallam, saumun yaumin min syahril haram afdalu min 30 min ghairihi wa saumu yaumin min Ramadan afdalu min 30 min syahril haram. Ni puasa sehari daripada Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain, dan puasa sehari puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahran. Ni saya hadis ni saya kena tengok semula, sebab kadang saya tengok kata Al-Hafiz Al-Iraqi muhakkik hadis ni. Jadi kita berhentilah situ. Kedelapan kita akan sambung balik. Jadi ini kelebihan yang disebut Rasulullah SAW banyak berpuasa. Puasa, kelebihan puasa ni banyak sebenarnya, tapi jangan niat lain lah. Ada seorang Allah mai dulu, dia tanya, Ustaz, saya nak puasa, saya suka puasa sunat ni, Ustaz, suka sungguh, sebab dia dapat buang kolesterol, kerana dapat tubuh jadi comel raping. Dia kata kalau buat begitu tak boleh lah, niat begitu tak boleh. Kerana kalau kita puasa ikhlas kerana Allah, dengan sendiri dia akan dapat benda begitu. Kolesterolnya apa lagi, kolesterol doksterol ke apa ke, dia sendiri akan comel Allah Ta'ala. Kesihatan tubuh pun comel. Tapi kalau niat kerana nak puasa, kerana nak jimat lah, macam-macam, kerana nak beri comel tubuh badan lah, rapi dan sebagainya, itu tak jadi, tak niat itu tak comel. Ni ada kemarin dulu di dekat Dumung, tu dia tanya begitu, maka iaitu mari lepas, mari minggu lepas, dia tanya,
Tak boleh. Itu tak boleh. Ini puasa sunat sebenarnya hakikatnya dia membaikkan jasmani dan rohani. Itu yang dijanji Rasulullah dalam hadis yang cukup panjang. Nanti hadis itu panjang, saya tak baca hadis itu tiap pagi. Kelebihan orang yang berpuasa ni dia membaikkan, menyihatkan jasmani dan rohani sebenarnya. Tu janji Rasulullah begitu dah. Tapi kalau niat nak puasa untuk rapi, untuk jadi kurus, hak gemuk biar jadi kurus sikit, hak jim di tu tu tak boleh. Itu diharamkan para ulama. Imam Ghazali itu tak boleh. Batlun haba mansura. Imam Ghazali kata haba mansura, jadi debu berhamburan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kekuatan kita, membimbing kita dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali ini dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalu wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akilna bit taqwa jamil al afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.